Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So insyaAllah hari ini kita sampai ke topik yang terakhir berkaitan dengan zakat. Zakat ni kita ikut ada dua topik lah, iaitu juga zakat perniagaan dan juga zakat syarikat. Okay, so insyaAllah kita cuba habiskan lah. Yang mana sempat atau tak sempat kita sambung minggu hadapan. Dan lepas tu kita akan boleh mulalah kita buat calculation atau sebagainya, kita buat revision dan sebagainya, terpulang kepada anda lah. Okay, so pengenalan tentang zakat, rasanya dah subjek zakat ni juga ada belajar dan dalam subjek yang lain kan, subjek IMU 302 tak salah saya kan. Okay, tak apa, tapi saya cover secara general lah. Okay, zakat itu adalah satu kewajipan, menunaikan kewajipan zakat itu mampu mengukuhkan ikatan perhubungan antara sesama manusia kan? Dan pengabaian zakat itu memberi kesan keretakan dalam masyarakat. Kalau kita tengok dalam surah Taubah ayat 11, sekiranya mereka bertaubat, mendirikan solat dan membayar zakat, barulah mereka saudara kamu seagama. Itu implikasi ayat itu agak besar sebenarnya. Okey, apa itu pengertian zakat? Okey, so zakat dia merupakan terbitan daripada kalimah zakah. Okey, apa itu zakat? Daripada segi bahasanya bermaksud suci dan subur. Termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Okey. Dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu, okey, dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Okey, so banyak elemen dekat sini ya. So yang pertama harta tertentu, kadar tertentu, syarat tertentu, dan agihan dia juga adalah untuk golongan yang tertentu. Kita tengok surah An-Nur ayat 56. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Okay. Apa syarat umum wajib zakat? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga pemilikan sempurna. So harta itu perlu dimiliki secara sempurna. Yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, dan yang keenam harta itu berkembang, iaitu dia hakiki atau diusahakan. Okey, so kalau kita tengok elemen yang ketiga ini, pemilikan sempurna. Okey, elemen inilah yang syarat inilah yang menyebabkan EPF, KWSP. Okey, so technically kalau kita tengok EPF, ini kebiasaannya lah, memang biasanya kalau kita buat tahunan kan, haulnya lebih, nisabnya lebih. Katalah kita dekat nisabnya 20,000. Okay, haul dia setahun katakan. So biasanya jumlah simpanan tu untuk kebanyakan orang lah dia akan lebih kan. Dan secara teknikal dia perlu bayar zakat lah setiap tahun kan. Tapi apa yang berlaku dalam kes KWSP ini, dia bukan satu pemilikan yang sempurna kan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh keluarkan pun duit EPF tu kan. Kita perlu tunggu umur persaraan baru boleh keluarkan. Okey, so isu dia akan jadi pemilikan yang tak sempurna lah kan. So disebabkan itu baru bila kita boleh keluarkan keseluruhan, iaitu bila umur bersara, barulah dia jadi pemilikan sempurna dan barulah dikenakan bayaran zakat kan. Okey, so golongan asnaf zakat ada 8. Ini boleh rujuk baliklah ayat Al-Quran kan. Okay, tapi ini rasanya semua well known kot tentang siapa itu fakir, siapa itu miskin, amil itu orang yang mengutip zakat lah, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Okay, dan dalam asnaf pembahagian yang 8 ini pun ada apa tu, dibesarkan skopnya kan. Sebagai contoh, pelajar pun ada termasuk dalam kategori fi sabilillah kan? Sebab tu ada yang boleh minta bantuan zakat sekiranya berlaku masalah kan. Mu'allaf pun ada diluaskanlah skop definisi itu bergantung kepada perbahasan ulama jugalah, dan perbahasan fikih untuk memperluaskan supaya lebih ramailah yang boleh menerima zakat itu. Okay.